يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل حظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya dan rahmatnya. Maka mudah-mudahan kita sentiasa dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan juga kita mendapat nikmat dari Allah, yang mana nikmat itu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mendapat nikmat, kita guna di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah nikmat itu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mendapat kasih sayang Allah, maka sudah tentulah kita akan mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-35, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkehendak ia akan bersahabat, maka Allah itu memadailah. Barang siapa berkehendak ia akan berjinak-jinak, maka Quran itu memadailah akan dia, akan barang siapa. Dan barang siapa berkehendak ia akan mengajar, maka menyebut-nyebut dan mengingati akan kematian itu memadailah ia akan dia. Dan barang siapa yang berkehendak akan kaya, maka memadai dengan yang sedikit itu memadai akan dia. Maka jika tiada mengambil pengajaran ini di dalam yang 4 perkara ini, maka neraka itu memadailah di kau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-35, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkehendak ia barang siapa akan bersahabat, maka Allah itu memadailahnya. Maka Allah itu memadalah. Apa maksud? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berkehendak bersahabat, yakni apabila dia nak bersahabat, maka mestilah dia menjadi Allah dahulu sebelum dia bersahabat dengan orang lain. Sebab itulah Nabi SAW nyata juga dalam hadis yang lain, iaitu barang siapa yang bersahabat kerana Allah dan berpisah kerana Allah dan membenci kerana Allah dan menarik pemberian itu kerana Allah, maka dia setengah daripada keimanan seseorang itu. Dalam hadis lain menyatakan, sempurnalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahawasanya bersahabat yang mutlak itu ataupun bersahabat yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bersahabat dengan Allah, yakni kita menjadikan Allah itu sahabat kita, kita buat apa yang disuruh oleh Allah, dan kita meninggal segala yang dilarang oleh Allah, maka Allah itu akan menjadi sahabat kepada kita. Sebab itulah kemuliaannya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah terdahulu, mereka itu menjadikan Allah itu sahabat. Apa maksud? Yakni mereka sentiasa mengutamakan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bersahabat betul-betul dengan Allah, Allah ini berbeza dengan makhluk. Kita bersahabat dengan kawan kita, dengan sesiapa saja, kadang-kadangnya sahabat itu dia kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia, kadang-kadangnya tikam dari belakang, kadang-kadangnya bermacam-macam lagi.
Dan satu sudut lagi, bila kita bersahabat dengan manusia, kadang-kadangnya manusia itu dia akan memuliakan kita, dia akan jaga kita, dia akan tolong kita. Itu di antaranya. Itu bentuk berbeza kita bersahabat dengan manusia. Apabila kita bersahabat dengan Allah, Allah bukan sahaja menaslahkan kehidupan kita, membaikkan, yakni memberi keberkatan kepada hidup seseorang, Allah juga membaik seseorang itu dengan manusia yang lain. Itu di antaranya. Sebab itulah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sahabat itu, apa dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyatakan itu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menyuruh bahawasanya, nak menggambarkan bahawasanya sahabat yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia menjadi Allah sahabat yang sebenar, maka akan baik belaka. Dia bersahabat dengan orang pun Allah Taala akan jaga dia. Itu sebab dia baik. Sebab juga kita telah baca dah hadis yang sebelum ini pada tiap pagi biasa. Kita telah baca dah yang mana Rasulullah menyatakan, iaitu barang siapa yang dia menjaga hubungan dengan Allah, tetapi tidak barang siapa yang menjaga hubungan dengan Allah, tetapi dia tidak menjaga hubungan dengan manusia, dia menjaga dah, tapi kadang-kadang terlepas pandang, maka Allah akan membaik juga hubungan itu. Tetapi barang siapa yang bersahabat dengan manusia dengan bersungguh-sungguh, dia jaga ini, jaga hatinya, tetapi dia tidak menjaga hubungan betul dengan Allah, maka Allah akan memusnah juga persahabatan itu. Itu di antaranya. Sebab hakikatnya bersahabat yang mutlak adalah bersahabat dengan Allah, dan erti kata menunaikan segala suara Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa berkehendak ia akan berjinak-jinak, maka Quran itu memadailah akan dia. Yakni barang siapa yang berkehendak untuk menjadikan dalam hati itu suatu perkara jinak, atau mungkin kita nak mendekat dengan sesuatu. Jinak di sini maksudnya kita nak mendekat dengan sesuatu, kita nak membaik dengan sesuatu. Kalau ni sebuah ayam, kita nak jinak dia, kita ada cara dia. Kucing ada cara dia, cara nak mendekat sesuatu makhluk itu. Adapun berjinak yang sebenar, cara kita nak menjinak yang sebenar dalam hati kita, maka Al-Quran itu memadai akan dia. Yakni kita sentiasa bersama Al-Quran. Itu kita bersama Al-Quran, maka memadailah Al-Quran itu menjadi teman kita. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa berkehendak ia barang siapa akan mengajar, yakni qauluhu nombor satu tu musannif letak tepi. Qauluhu katanya musannif mengajar, yakni artinya orang yang memberi ingat akan dia. Jadi barang siapa berkehendak dia nak bagi ingat kepada seseorang, kita nak beri pengajaran pada seseorang supaya orang tu insaf, supaya orang tu rajin beribadah, supaya orang tu tidak melekehkan ibadah, bersungguh-sungguh berbuat ibadah. Yakni kita nak mengajar orang, nak memberi peringatan lah. Itu di antaranya. Maka menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati itu memadailah akan dia. Itu di antaranya. Jadi bila kita nak sebut, kita nak beri pengajaran kepada seseorang, nak beri orang tu insaf supaya balik kepada pangkal jalan, maka kita sebut tentang kematian. Sebut mati kita dah tahu, wal mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang mengejut.
setelah kita mati ada pembalasan begini-begini, ada azab kubur, ada nikmat syurga begini-begini. Begitu juga kita pula cerita pada dia sakitnya sakaratul maut ketika nak mati, dan orang akan mendapat kebaikan bila dia melakukan kebaikan di dunia. Allah akan matikan dia dalam husnul khatimah. Dan bila orang yang jahat, orang yang selalu engkar akan perintah Allah, Allah akan matikan dia dalam su'ul khatimah. Jadi memadailah nak memberi peringatan, nak mengajar seseorang itu, memadailah. Hak di antaranya hak orang panggil perkara hak yang pertama kita nak cerita ke orang, cerita tentang kematian supaya orang tu balik kepada pangkal jalan. Itu di antaranya. Dan barang siapa berkehendak ia akan kaya, maka barang siapa berkehendak barang siapa berkehendak akan kaya kamu, maka memadailah dengan sedikit itu, memadai akan dia. Barang siapa berkehendak ia kaya, yakni kaya hati, supaya hati itu menjadi tenang. Memadailah dengan yang sedikit, dengan memadailah sedikit itu, memadai akan dia. Maksudnya dengan ada sifat qanaah. Sifat qanaah itu sifat memadai apa yang ada, yang disebut oleh Imam Ghazali. Apa maksud memadai apa yang ada? Kita dah bekerja bersungguh-sungguh, buat begini, bisnes itu, projek itu, begini-begini, maka Allah beri rezeki kita sekadar itu, maka kita tetap berusaha. Maka rezeki yang Allah beri itu, maka kita bersyukur pada Allah. Bukan memadai dengan apa yang ada, duduk saja diam-diam, tak bekerja, tak begini, tak buat, cari rezeki, tak cari nafkah dan sebagainya. Orang tanya sebab apa tu? Memadai apa yang ada. Itu bukan dia, kata Imam Ghazali. Memadai apa yang ada ini, kita dah bekerja bersungguh-sungguh, tetapi apa yang Allah beri kepada kita, maka kita bersyukur pada Allah. Itu memadai apa yang ada. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, al-qana'atu ma la yanfaddu. Bermula bersifat dengan memadai apa yang ada itu adalah harta yang tidak akan habis. Itu di antaranya. Yang ini nak suruh kita bersyukurlah. Kita dah bekerja bersungguh-sungguh, tiba-tiba Allah beri sekadar itu saja rezeki kita, kita tetap berusaha, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan maka jika tiada mengambil pengajaran ini di dalam yang 4 perkara ini, maka neraka itu memadai di kau. Jadi kata Nabi, sabda Nabi sallallahu, barang siapa yang tidak ambil ibrah dalam pengajaran ini, maka neraka memadailah akan dia. Maksudnya neraka itu dekat dengan dia. Sebab apa? Kalau dia dah ambil Allah sebagai teman, dia dah ambil Allah sebagai sahabat, dia nak ambil siapa lagi? Kalau dia tidak ambil Allah, kata Imam Syekh Abdul Salam, iaitu syaitan akan mengambil temannya, ataupun nafsu akan mengambil temannya, ataupun orang-orang yang orang-orang yang dimurkai Allah akan mengambil teman dia. Tetapi sebaliknya, kalau dia menjadi Allah sebagai teman, maka dia akan selamat daripada segala-galanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Nak berjinak dengan siapa lagi? Kita nak baca lagi, nak menjadi teman, nak berdekatkan dengan bacaan apa lagi kalau bukan Al-Quran? Maka sebab itulah, dan yang lain lagi, sebab itulah disebut dalam hadis ini, iaitu kalulah tidak ambil pengajaran dalam pengajaran ini, maka neraka memadai akan dikau, yakni neraka itu dekat dengan engkau, yakni bila-bila masa saja kamu jatuh perkara dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-36, berkata Ka'bul Ahbar
radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Quranul Azim, maka aku pilih daripadanya 12 kalimah. Aku suratkan akan 12 kalimah itu pada kertas, dan aku gunting akan iaitu 12 kalimah tu pada leherku. Bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertama, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Hei anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu selama perbandahanku itu penuh, kerana bahawasanya pembandahanku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya." Keduanya, berkata Allah Azza wa Jalla, "Hei anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu, dan dengan hakmu jadi olehmu yang mengasih." Ketiga, berkata Allah Ta'ala, "Hei anak Adam, jangan engkau sentosa tipuku hingga engkau lampaukan siratul mustaqim, dan engkau lihat akan sucimu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala." Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengajaran yang ke-36, berkata Ka'bul Akhbar, itu sahabat Nabi sallam, dia menyatakan, aku lihat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kita tengok dulu atas, dia ada lagi bawah yang ke-4, 12 semua sekali. Iaitu berkata pengajaran yang ke-36, berkata Ka'bul Al-Ahbar, aku lihat akan kitab Taurat. Yang mana dia lihat dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil dan kitab Zabur dan Quranul Azim. Dia tilik, dia tengok belaka, sipam. Kalau ni nak tengok kitab Taurat tak boleh dah, sebab kitab Taurat banyak diubah dah. Ni hak dulu ni. Zaman-zaman Nabi dulu ni ada pesanan-pesanan dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur. Itu pesanan-pesanan Allah Azza wa Jalla dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam kitab Al-Quran. Itu di antaranya. Yang mana dia menyatakan, aku pilih daripadanya 12 perkara, 12 kalimah. Yang mana 12 kalimah aku ambil dalam kitab semua tu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Aku ambil 12 tu, aku surat akan dia pada kertas. Yang mana dia surat, dia tulis pada kertas. Itu Ka'bul Ahbar ni. Dia tulis pada kertas dan aku gunting akan dia. Bila dia sudah tulis, dia gunting, comel, molek, biar tak nampak besar sangat. Dia tulis, dia pun gantung pada leher dia ni. Dia gantung pada leher dia. Bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari. Dia gantung gitu, tujuan apa? Tujuan dia nak tengok, supaya menjadi pengajaran bagi dia ni, supaya tidak lalai. Itu antara sahabat Nabi SAW. Begitu juga banyak juga ulama-ulama lain. Banyak macam Imam Ghazali ke Tuk Guru dulu. Mereka mengambil satu kitab. Ni pengajaran ni dia tengok tiap-tiap pagi. Macam Tuan Guru apa, iaitu Tuan Guru Haji Hashim, misal kata, dia ambil kitab Hidayah Salikin yang kita baca tiap-tiap pagi tu, Isnin tu, dia baca tiap-tiap pagi, dia tengok ada ke tak sifat-sifat ni. Ataupun banyak lagi lah Tuk Guru yang ambil kitab Penawar Hati, dia tilik pagi-pagi, ada ke tak aku sifat penyakit hati hak gini ni, penyakit dengki, riak, uju, iaitu begitu juga penyakit yang diledai oleh Allah, iaitu sifat-sifat mahmudah tu, syukur, redha, itu banyak lagi sifat-sifat tu. Dia ambil. Itu di antaranya
Mereka-mereka ni ikut para sahabat terdahulu, seperti mana Ka'bul Ahbar, dia ambil dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, Quran, dia pun ambil dua belah perkara. Dia surat pada kertas, lepas tu dia gunting, dia gantung pada leher dia tilik hari-hari. Dia tilik, dan bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Bukan sekali tilik, 2-3 kali sekali ditilik. Apa yang ditulis tu? Ditulis oleh Ka'bul Akhbar yang ambil dalam kitab-kitab Allah Azza wa Jalla tu. Apa dia tulis tu? Pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata, "Hei anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu selama pembadahanku itu penuh, kerana bahawasanya pembadaan aku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya." Jadi dia ambil iaitu Ka'ab Akhbar ni, dia tulis, dia tengok hari-hari dia tilik ni, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Hei anak Adam, jangan kamu berasa takut, jangan kamu berasa bimbang dengan rezeki kamu ni. Rezeki tetap kamu cari, tetap kamu usaha, tapi jangan kamu risau dengan rezeki ini sehingga mengganggu ibadah kamu, sehingga kamu lupa kepada aku. Jangan buat begitu," kata Allah. Kerana orang panggil, kerana gedung aku ini penuh, kata Allah. Aku, bagaimana dalam hadis lain, hadis kursi lain, Allah menyatakan bagaimana ikan-ikan di lautan, manusia sentiasa mengambil dia. Hak ni pakai pukak, hak ni pakai pukak begini. Bukan seorang, dua orang, bukan orang Malaysia saja, orang sini, orang ni pakai pukak ikan, tapi tidak habis-habis, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi yang lain. Jadi sebab itulah selama gedung aku itu penuh, gedung aku ni penuh semua, tidak pernah habis. Daripada dulu aku duk beri makan semua kepada hamba-hambaku. Jangan kamu risau, kata Allah Azza wa Jalla. Taman. Keduanya berkata Allah Azza wa Jalla, yang mana ditulis oleh Ka'ab al-Ahbar, dua belah kalimah itu. Yang kedua berkata Allah Ta'ala, "Hei anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu, dan dengan hakmu itu jadi olehmu yang mengasih." Yakni Allah menyatakan hadis kursi dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran ada disebut-sebut ni, iaitu hak Allah Ta'ala ni ialah dia yang mengasih bagimu. Allah ni dia akan kasih kepada hambanya, selama mana hamba dia buat apa yang disuruh oleh Allah. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah, Allah pasti janji dia akan kasih kepada hambanya. Allah kasih kepada kamu jika kamu melakukan kebaikan. Itu janji Allah. Dan dengan hakmu, hak kamu pula, tanggungjawab kamu pula jadi olehmu yang mengasih. Tanggungjawab kamu pula mesti kamu tuntut daripada kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kamu buru redha Allah, mesti kamu buru dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggungjawab kamu. Bila kamu duk kejar supaya Allah kasih pada kamu, maka hak Allah yang mengasih bagi kamu. Allah pasti akan kasih kepada kamu, kata Allah Azza wa Jalla, yang mana diambil oleh Ka'ab al-Ahbar. Dia gantung hari-hari duduk baca ni, duduk tilik tiga kali sehari. Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Ketiga, berkata Allah Taala, "Hei anak Adam, jangan engkau sentosa akan tipuku hingga engkau lampaukan siratul mustaqim, dan engkau lihat dan engkau sucimu di dalam syurga." Sucimu di dalam syurga. Maksudnya, hai anak Adam, jangan kita duk berasa aman. Sentosa ni jangan kita duk berasa aman, berasa selamat, hingga nak kata-kata selamat itu sehingga kita lalu di atas tiang sirat tu. Sebab itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, bila selagi kita tidak
lalu di atas titian sirat, jangan duk berasa selamat. Sebab itulah ahli-ahli syurga bila dia dapat niti di atas tiang siratul mustaqim tu, dia akan berkata apa? Salaman, selamat, 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 selamat. Sebab dia dapat niti di atas tiang tu yang cukup bahaya tu. Ya Rasulullah menyatakan bahawasanya tiang siratul mustaqim itu lebih halus daripada mata pedang. Begitu juga lebih halus daripada rambut yang dibelah 7. Tengok Rasulullah menyatakan tu. Jadi bila jangan duk berasa selamat. Yang kita buat perkara baik, kita kena rasa bersyukur, tapi jangan duk berasa selamat, rasa aman. Apa-apa sahaja boleh terjadi pada diri seseorang selagi dia tidak lalu di atas titian siratul mustaqim. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain am ya rabbal alamin. Dan kalau begitu, macam mana pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ahli kebajikan di dunia, dia juga ahli kebajikan di negeri akhirat. Kalau begitu, macam mana pula adakah kita nak berasa aman, rasa selamat dah ketika itu? Betul, Rasulullah menyatakan begitu. Ahli kebajikan di dunia, ahli kebaikan di dunia, dia juga ahli kebaikan di akhirat. Dia juga ahli kebajikan di akhirat, kata Rasulullah. Betul hadis itu, betul kata Rasulullah. Tetapi nisbah keseluruhan nak dikatakan selamat yang sebenar ialah apabila kita lalu di atas titian siratul mustaqim. Sebab apa-apa akan terjadi. Sebab apa? Rasulullah menyatakan kita akan melalui hisab-hisab satu persatu. Tidak berganjak kaki anak Adam. Ditanya umurnya, ditanya ilmunya, ditanya hartanya, ditanya usia di mana dihabiskan. Itu akan ditanya satu persatu. Dan adalah syafaat rahmat Allah itu luas. Cuma nak dikatakan selamat yang sebenar ialah apabila kita sudah lalu di atas tiang siratul mustaqim. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain am ya rabbal alamin. Keempat daripada 12 kalimah yang ditulis oleh Ka'ab al-Ahbar, yang mana dia ambil dalam kitab Taurat, dia ambil dalam kitab Injil, dia ambil dalam kitab Zabur, dia ambil dalam kitab Al-Quran, dia gantung pada leher dia dan dia tengok pada tiap-tiap hari 3 kali. Apa yang keempat? Berkata Allah Azza wa Jalla, "Hei anak Adam, aku jadikan segala perkara semuanya itu kerana namamu." Dan aku jadikan segala perkara semuanya itu kerana apa itu? Nampak apa tu? Keranamu. Dia panjang tu keranamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain am ya rabbal alamin. Jadi yang keempat, Allah Azza wa Jalla menyatakan hadis kursi, "Hei anak Adam, aku jadikan segala perkara semuanya itu keranamu, dan aku jadikan akan dikau keranaku," kata Allah Azza wa Jalla. Jadi Ka'ab iaitu Ka'ab al-Ahbar, dia tengok hari-hari ni apa yang Allah menyatakan dia sebagai buat pedoman ni. Dia tulis, dia tengok hari-hari ni, berkata Allah Azza wa Jalla, "Hei anak Adam, aku jadikan segala perkara semuanya itu keranamu, wahai anak Adam, dan aku jadikan akan dikau keranaku." Maksudnya Allah jadikan semua perkara di atas dunia ini, kalau kita tengok semuanya untuk kegunaan manusia. Allah jadikan makhluk seperti binatang, ikan, Allah beri kepada manusia untuk manusia makan. Bahkan Allah tidak pernah kurang pun ada semua ikan. Allah berjadikan ayam untuk manusia. Allah jadikan lembu, bermacam-macam lagi Allah buat ni kerana manusia, kerana hambanya, kerana kegunaan hambanya.
Tetapi sebab itulah dalam hadis lain, dalam hadis Nabi sallallahu, Allah sangat murka apabila sesuatu perkara Allah jadikan untuk manusia supaya manusia dikembali kepada Allah, tiba-tiba dia berbuat maksiat pada Allah. Dia guna nikmat itu ke arah jalan yang tidak diredai oleh Allah, maka Allah murka. Sebab Allah jadikan semua ini untuk kita semua, untuk manusia, untuk hamba-Nya. Kerana Allah sangat kasih kepada hamba-hambanya, lalu Allah berikan kepada manusia. Itu di antaranya. Kalau begitu, bagaimana pula orang kafir? Bukankah Allah buat kerana itu bukan kerana dia kasih? Tidak. Allah beri pun kerana sebab manusia. Di sana ada, bila Allah beri kerana manusia, ada kalanya jalan syukur, ada jalannya jalan kufur. Dan bila manusia menggunakan jalan yang tidak diredai oleh Allah, maka ketika itulah dikatakan nikmat kufur. Dia telah kufur nikmat Allah, tidak redha. Tetapi hakikatnya semua makhluk di atas dunia ini Allah jadikan untuk manusia. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, ahsanu taqwin, aku jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian. Dalam kitab tafsir Al-Imam Asy'arawi menyatakan bahawasanya ahsanu taqwin itu Allah menunjukkan bahawasanya isyarat daripada Allah memberikan manusia ini berbagai-bagai kenikmatan, nikmat itu, nikmat ini untuk manusia guna. Tetapi malangnya manusia guna jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sangat murka. Bahkan Allah menyatakan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya seksa Allah itu sangat pedih. Allah menyatakan begitu. Sebab apa? Allah sangat murka. Dia menjadikan semua ini untuk kita, untuk manusia. Tiba-tiba manusia mengguna jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila segala benda, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tiba-tiba manusia itu mengguna jalan yang diredai oleh Allah, maka Allah sangat suka. Bahkan Allah menyatakan hadza abdi dalam hadis kursi yang lain, inilah hamba-Ku, kata Allah. Tengok Allah buat isyarat begitu. Bahkan dalam hadis lain Allah menyebut-nyebut pula kita, orang yang guna jalan, orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah, yang Allah menyatakan bahawasanya aku jadikan semua makhluk di atas dunia ini untuk kegunaan manusia. Tiba-tiba manusia itu guna jalan yang diredai oleh Allah pun sangat gembira. Allah pun nyatakan inilah hamba-Ku. Allah pun sebut-sebut dia di atas langit. Allah sebut dia di kalangan para malaikat. Ni si fulan sekian-sekian. Ni si fulan sekian-sekian ni. Bagus dia ni, guna nikmat Allah ni, guna nikmat aku yang aku redha ni. Lalu aku malaikat berkata, ya Rabbi, irham li fulanin. Wahai Tuhan, berilah rahmat kepada si fulan sekian-sekian ni. Lalu malaikat berkata lagi, ya Rabbi, irfir li fulanin. Wahai Tuhanku, dah engkau kasih kepada dia, engkau sayang kepada dia kerana dia menggunakan nikmat-nikmat yang diredai oleh kamu, ya Allah. Irfir li fulanin, maka ampunlah dia, wahai Tuhanku. Itu di antaranya. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut-sebut oleh golongan malaikat. Itu kita nak. Dok suhu di atas dunia tak apa. Dok suhu, dok glamour di atas dunia tak apa. Tetapi kita takut tidak suhu di atas langit. Itu di antaranya. Hak kita takut, paling takut sekali, takut penduduk langit murka. Disebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita, na'udzubillah min zalik. Sebab Rasulullah menyatakan berapa ramai manusia yang suhur di dunia, manusia sanjung dia, menjadikan dia sebagai idola begini. Tetapi di atas langit, makhluk penduduk langit sangat benci kepada dia sebab dia membuat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita jauh perkara itu di antaranya. Tetapi kalau dia itu bersuhur di atas dunia, sebab dia buat perkara dia oleh Allah, maka di langit juga suhur dia,
maka itu lebih lagi. Di dunia dia bersohor, dia orang sohor, orang masyhur, maka di langit juga dia masyhur. Itu lebih lagi. Di kalangan para sahabat-sahabat Nabi kita tengok, di kalangan para ulama, yang ulama sebenarlah, bukan ulama su, tu golongan-golongan tu, golongan orang-orang soleh, tu kita nak begitu. Tu boleh duduk jalan orang soleh. Jalan orang soleh ni jalan orang apa yang disebut oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, salah satu tanda-tanda ciri-ciri jalan orang soleh ni ataupun ciri-ciri orang soleh, suka kritik diri dia. Dia suka kritik diri dia. Apa maksud? Yang ni dia suka, aku ni kurang ibadah, aku ni macam mana zikir aku, macam mana selawat aku, macam mana hubungan aku dengan Allah begini, ibadah aku begini, zikir aku begini. Dia selalu kritik diri. Apa panggil? Nafsu kritik diri. Itu salah satunya, kata Fudail bin Iyad, tanda sifat-sifat orang soleh. Itu di antaranya. Sebab syaitan sangat benci kepada golongan begitu. Syaitan dia tidak pernah mengkritik diri dia. Dia jelas dah dia menyatakan Nabi Adam tu, dia pertikaikan kejadian Nabi Adam, bahkan Allah murka pada dia tidak pernah menyatakan bahawasanya diri dia bersalah, dia tidak pernah kritik diri dia. Sebab itulah kata Fudail bin Iyad, setengah daripada tanda-tanda orang soleh, jalanan-jalanan orang soleh, dia sentiasa kritik diri. Dalam mudah kita faham, dia sentiasa hisapkan akan diri dia. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi semua ini Allah jadikan untuk manusia. Maka terpulang manusia. Nak redha Allah, gunalah jalan redha oleh Allah. Nak murka Allah, buatlah maksiat pada Allah. Allah sangat murka. Allah akan memberi azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min zalik. Dan aku jadikan akan dikau kerana aku jadikan dikau juga kerana aku. Kerana aku nak kamu ni menjadi hamba-Ku, maka kerana akulah aku jadikan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat dia dia panggil itlaqul kulli wa iradul juz'i. Disebut sedikit tapi dikehendaki banyak. Maksudnya kata Allah Azza wa Jalla, aku jadikan dikau itu kerana aku. Maksudnya aku jadikan akan dikau itu supaya menjadi hamba-Ku. Kerana aku buat kamu itu. Itu di antaranya kata Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, berkata Allah Azza wa Jalla. Yang kelima pula ni. Tadi yang keempat. Yang kelima, yang ditulis oleh Ka'ab al-Ahbar, dia ambil dalam kitab Taurat, dia ambil dalam kitab Injil, dia ambil dalam kitab Zabur, dia ambil dalam kitab Al-Quran. Dia pilih 12 perkara. Hak ni, kelima ini daripada 12 kalimah. Apa? Berkata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, jangan engkau takut yang lain daripada aku selama-lamanya, kerana aku itu kekal selama-lamanya. Yang mana Ka'ab duk tilik hari-hari, dia bangun pagi. Dah cerita Ka'ab ni, kau cerita panjang dia. Dia bangun di waktu pagi, dia gantung pada leher dia, pada kertas yang dia tulis tu, dia tengok. Hak yang kelima, apa dia tengok ni? Hak Allah Azza wa Jalla menyatakan, hei anak Adam, jangan engkau takut yang lain daripada aku, kerana aku itu kekal selama-lamanya. Maksudnya, kita fitrah manusia ni tak lari ada sifat takut begini. Tetapi jangan menjadikan ketakutan itu mutlak, sehingga mengganggu ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang takut kepada jin iblis tu kerana nak buat ibadah takut. Berapa ramai ada hamba Allah tu, dia kata saya nak bangun sangat tahajud, dia kata, tapi bila waktu malam ni dia peceng dah, dia bagi tahu, iaitu saya ustaz, saya nak bangun sangat waktu malam ni. Dia kata tapi bila waktu malam ketiga ni saya rasa mari perasaan takut rasa ni. Ada benda, mungkin benda mengarut tu, apa jin iblis tu. Tu ada benda duk perhati saya kadang-kadang ni. Jadi saya berasa takut.
maka sebenarnya takut inilah yang tidak disukai oleh Rasulullah, kerana menjadi takut itu sehingga mengganggu ibadah kita pada Allah. Sedangkan takut semua itu adalah majazi. Takut itu adalah sementara. Takut yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika orang bertanya kepada dia, macam mana nak suruh orang takut pada kita? Macam mana kalau orang sahabat lain tak silap, iaitu Arab Badui mari bertemu Sayyidina Ali, dia kata, wahai Sayyidina Ali, macam mana nak suruh orang jadi gerung kita? Nak suruh orang rasa tengok kita rasa takut, tengok kita rasa gerung, rasa bisa, nampak bisa lah. Tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man khafa Allah yakhafal makhluk. Barang siapa yang takut pada Allah, nescaya Allah akan menjadikan makhluk itu takut padanya. Itu manusia jadi gerung pada dia. Maksudnya dia takut. Man khafa tu maksudnya dia takut sebenar-benarnya. Dia buat perkara disuruh oleh Allah. Jadi manusia tengok dia, musuh tengok dia gerung, kawan tengok dia hormat dan sebagainya. Itu sebab dia takut benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang kelima ini, kata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, jangan kau takut yang lain daripada aku selama-lamanya. Sebab apa? Kerana aku itu kekal. Hak mulut takut tu binasa. Mulut takut-takut tak ada lah. Mu takut pada manusia, manusia itu mati, tak ada dia. Tapi aku ni mu takut, aku sentiasa bersama kamu, aku ni kekal buat selama-lamanya. Itu di antaranya. Keenam, berkata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, jangan engkau marahkan atasku daripada kerana dirimu, tapi engkau marahkan atas dirimu itu kerana-ku. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata Allah Azza wa Jalla lagi yang keenam, jangan engkau marah atasku. Jangan duk marah pada Allah, apa Allah buat aku begini, kenapa aku jadi begini, kenapa aku jadi serabut, kenapa aku jadi stres begini, ada tenang jiwa, anak-anak isteri jadi begini, begini, bermacam-macam jenis lagi. Jangan kamu persalahkan aku. Jangan kata pula, kenapa Allah buat aku begini, orang lain sihat molek, aku jadi sakit begini, kenapa buat begini ke aku ya Allah. Tu na'udzubillah min zalik. Jangan kamu bersalahkan aku, jangan engkau marahkan aku daripada kerana dirimu dan hal-hal perkara berkaitan diri kamu. Jangan kamu marah aku, kata Allah Azza wa Jalla, tetapi marahkan atas dirimu dari kerana aku. Tetapi kamu kena marah di atas diri kamu sendiri kerana aku. Sebab kamu tidak mentaati aku buat mu jadi begitu. Mu jadi serabut, ada tenang jiwa. Mungkin kamu tu tidak mentaati aku buat kamu serabut. Jadi kamu jangan masalah aku. Sebab Allah hanya menyatakan ahli kursi dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nas. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi manusia, tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Dia malah buat ibadah, dia tak sembahyang, dia tak buat ibadah begini. Bila Allah Ta'ala menjadikan rumah tangga dia, Allah menjadikan kehidupan dia tu hura-hara, lalu dia berkata, kenapa Allah buat aku begini? Maka kata Allah dan hadis kursi ini, yang dalam kitab ini, jangan kamu salah aku, salah diri kamu sendiri. Kamu makan ruyang, pandai pula kamu buang kulit, makan isi saja. Itu di antaranya. Kalau orang tanya kita, kenapa Allah buat orang manusia, Allah buat orang yang zalim, tapi Allah seksa juga, sedangkan Allah yang buat. Kenapa begitu? Jawapan dia begitulah. Maksudnya, kamu beli durian, kenapa kamu makan isi saja? Kenapa kamu tak makan dengan kulit-kulit? Pandai pula, kerana kulit itu bahaya, kamu buang. Maka begitulah Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjadikan hamba-hamba yang soleh, yang mengerjakan ketaatan, Allah Ta'ala akan jaga. Hak yang tidak mentaati dia, Allah rendang dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu di antara kata Allah Azza wa Jalla lagi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Keenam berkata, ketujuh berkata Allah Azza wa Jalla, ketujuh daripada 12 kalimah
yang ditulis oleh Ka'ab al-Ahbar, iaitu hai anak Adam, dari arash hingga ke bawah 7 petala bumi, sekalian mereka itu menuntut akan daku. Bermula mereka menuntut akan daku, padahal engkau itu lari daripada aku. Ini bagi orang yang malah buat ibadah ni. Semua penduduk langit tuntut nak Allah, nak cari redha Allah. Orang soleh nak cari redha Allah. Dia ni si fulan sekian-sekian, nak kira siapa saja, lari pula pada Allah, malah pula buat ibadah. Kamu siapa? Itulah hadis lain lah. Kamu siapa? Fir'aun lebih hebat daripada kamu. Kalau kamu tak sembahyang, Fir'aun lebih hebat daripada kamu. Zalim, Qarun lebih jahat lagi. Kamu baru begitu, tapi Allah hancur mereka itu. Itu diantara disebut oleh para ulama dalam perbahasan, iaitu perbahasan kata Allah Azza wa Jalla di dalam kitab ini. Itu diantaranya. Ketujuh, berkata Allah Azza wa Jalla, hei anak Adam, dari arash hingga ke bawah 7 petala langit. Kita boleh tiru situ ketujuh. Dan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan ia menjadi ibrah pada kita, menjadi pengajar pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa membimbing kita dan rahmatnya, dan sentiasa mendapat keberkatan hidup daripada Allah SWT. Carilah ridha Allah, niscaya Allah Ta'ala kasih kepada kita. InsyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insyaAllah akan letakkan kita dalam syurga Allah SWT. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'alika mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wajibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.